Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu, yakni Tazkirah Jumaat. Dalam majlis ilmu sebelum daripada kita solat Jumaat, yang mana tazkirah pada hari ini saya petik daripada blog saya. Ia bertajuk harap kepada Allah ataupun wajah Allah. Yang mana harap kepada Allah ataupun raja Allah ini termasuk di antara pokok akidah Islam yang paling agung, iaitu seperti al-khawf, al-raja dan juga al-muhabbah. Yang ini tiga perkara ini adalah merupakan tiga pokok yang termasuk di dalam pokok-pokok ajaran Islam yang agung, yakni al-khawf, al-raja dan al-muhabbah. Seperti mana tajuk tazkirah kita pada hari ini, al-raja, yang bermaksud ini adalah merupakan satu daripada tiga pokok akidah Islam, yang mana ibadah pun tertegak atas tiga teras atau rukun, iaitu mahabbah, raja dan khawf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tiga teras ini adalah merupakan teras juga kepada ibadah. Seseorang beribadah kepada Allah dengan ada perasaan mahabbah, cinta kepada Allah, dan juga perasaan raja, harap kepada Allah, dan juga dalam beribadah juga seseorang hamba itu ada sifat khawf, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Imam Ibnu Qudamah menjelaskan mafhum atau arti harapan, yakni raja, adalah rasa tenang dalam perhatian terhadap sesuatu perkara yang dicintai, tetapi hal ini akan terwujud dengan disertai adanya sebab yang mewujudkannya. Adapun jika tanpa adanya sebab, maka hal itu bukanlah rasa harap tetapi sekadar angan-angan kerana merupakan penantian tanpa sebab. Sebagaimana kata Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin halaman 282, yakni kata Ibnu Qudamah, harap atau meraja itu adalah merupakan rasa tenang dalam penantian terhadap suatu perkara yang dicintai. Yakni seseorang hamba rasa tenang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Ini adalah merupakan raja ataupun mengharap, yakni harap kepada Allah yang dicintai. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Surah Al-Kahfi ayat 110.
Yang bermaksud katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi dalam ayat ini pada surah Al-Kahfi ayat 110 jelas Allah Subhanahu wa taala menyebut faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya. Jadi seseorang hamba yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, ini Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Falyamal 'amalan shalihan, dan hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik, dan juga janganlah dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut inilah sikap seorang hamba. Keinginan seorang hamba mengharap berjumpa dengan Tuhannya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku sebagai manusia sudah tentulah mengharap untuk berjumpa Allah. Dan Allah meletakkan syarat seseorang yang nak berjumpa dengannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik, dan janganlah dia mensyirikkan Allah bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mensyirikkan Allah di dalam melakukan ibadah dengan sesuatu apapun. Maksud syirik di sini seorang yang beribadah kepada Allah hanya mengharapkan pahala daripada Allah, bukan beribadah kerana untuk mengharapkan pujian manusia, bukan beribadah mengharapkan sesuatu keuntungan daripada dunia. Itu mensyirikkan Allah di dalam beribadah. Jadi dua syarat seseorang yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, siapa yakni Allah, hendaklah dia beramal dengan amal soleh, dan dia jangan mensyirikkan Allah di dalam melakukan ibadah. Maksudnya dia kena ikhlas melakukan ibadah itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini benar-benar dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yang bagaimana satu surah yang sunat untuk kita baca hari Jumaat. Sabit dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang menyebut faman kana yarju liqa'a rabbih, yang bermaksud barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sifat Rabb ataupun rububiyah itu Allah. Yakni apa sifat rububiyah? Yakni yang menghidup, yang mematikan, yang memberi manfaat dan juga yang memberi mudarat. Yang kesemua itu adalah sifat bagi Allah. Yang tidak ada makhluk yang mampu untuk memberi mudarat dan juga memberi manfaat. Tidak ada makhluk yang boleh menghidup dan mematikan. Tidak ada makhluk yang boleh mentadbirkan alam ini melainkan Allah. Maknanya Allah itu ada sifat rububiyah. Siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabbnya, yang Allah Subhanahu wa taala, yakni pahala dan balasan yang baik, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh yang sesuai dengan syariat Allah. Kalau nak jumpa Allah, seseorang itu mesti melakukan amal yang soleh. Amal yang soleh yang bagaimana? Sesuai dengan syariat Allah, sesuai yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sesuai sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda atau digelar sebagai as-sunnah. Dan juga kata Imam Ibn Katsir lagi dalam tafsir beliau, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Itulah perbuatan dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah semata-mata yang tiada sekutu baginya. Dan juga syarat yang kedua, selepas seseorang itu melakukan amal ibadah, mesti amal ibadah itu bertepatan dengan syariat Allah. Dan juga ibadah itu hanya ikhlas kepada Allah, bukan ibadah dilakukan kerana untuk mendapat sanjungan pujian daripada makhluk, bukan ibadah untuk mencari keuntungan dunia. Di mana ibadah yang sebegitu umpama mensyirikkan Allah dalam kerja ibadah, sebab ibadahnya hanya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang berdasarkan ayat 110 ini, bagaimana kita nak jumpa Allah, nak harap jumpa Allah. Kan tajuk kita ni harap, raja, nak harap. Harap di sini, harap kepada Allah, harap untuk jumpa Allah. Bagaimana harap kita untuk jumpa Allah? Untuk jumpa Allah mesti beramal dengan amal soleh. Amal soleh itu maksudnya amal yang bertepatan dengan syariat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga amal soleh itu mesti ikhlas kepada Allah, tidak kerana selain daripada Allah. Yang bagaimana seperti yang kita belajar dalam ilmu tasawuf, kalau kita beribadah selain daripada Allah, boleh jadi sifat dalam diri itu ada sifat jadi riya, adapun dalam diri itu ada sifat sum'ah. Itu adalah merupakan dua sifat yang digelar sebagai sifat mazmumah. Kalau seorang itu ada dua sifat itu dalam melakukan ibadah, bermakna ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Ya, ini apa? Riya dan juga sum'ah. Kedua hal tersebut merupakan rukun amal yang makbul diterima, iaitu harus benar-benar tulus kerana Allah dan harus sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Kedua-dua rukun amal itu diterima. Apabila seorang itu beramal, ada dua rukun amal ini. Apa rukun amal ini? Ingat, nak jumpa Allah mesti amal dengan amal yang soleh dan bertepatan dengan syariat Allah. Dan juga amal yang soleh itu bukan kerana sesuatu yang lain, tidak syirik di dalam melakukan amal ibadah. Di mana amal ibadah yang sempurna ataupun bersih daripada sesuatu selain daripada Allah dalam beribadah, dan ibadah yang bertepatan dengan syariat Allah, di mana ibadah itu ibadah yang makbul, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan daripada Taus, ia menceritakan ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersikap dengan beberapa sikap yang kukendaki hanyalah keridaan Allah. Aku ingin agar tempatku diperlihatkan." Maka Rasulullah tidak memberi jawapan sama sekali sehingga turun ayat ini. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Ayat yang tadi kita bacakan, yang bermaksud barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah dia menyentuhkan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Demikianlah yang dikemukakan oleh Mujahid dan beberapa ulama lainnya. Sesungguhnya ayat ini ada dia punya cerita dia, ada sebab dia, ada asbabun nuzulnya. Di mana ada riwayat daripada Abi Hatim, diriwayatkan daripada Taus, dia menceritakan cerita tentang ayat ini, ayat 110 daripada surah Al-Kahfi. Yang ini kata beliau, ada seorang bertanya, ada satu orang bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersikap dengan beberapa sikap yang kukendaki hanyalah keridaan Allah. Aku ingin agar tempatku diperlihatkan." Jadi kata orang itu, "Ya Rasulullah, aku ada satu sikap dan beberapa sikap. Dan sikap aku itu hanya untuk mencapai, mendapat keridaan Allah. Dan aku nak tengoklah sikap aku yang mengharapkan keridaan Allah itu di mana tempat aku." Mana satu orang dia kata, aku ada beberapa sikap, dan sikap aku ni, setiap aku ada sikap itu hanya untuk mengharapkan keridaan Allah. Dan kalau benarlah sikap aku tu, ya Rasulullah, tunjukkanlah di mana tempat aku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab apabila diturun ke ayat ini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Maknanya sahabat ini dia memang sangat-sangat berharap kepada Allah dan dia ada sikap. Mana dalam beramal, dalam dia bermujahadah, dia mendekatkan diri kepada Allah hanya untuk mendapat redha Allah. Jadi dia nak tahu apakah sikap itu tempatnya, apakah sikap yang begitu dia Allah tempatnya di mana. Dan Nabi tidak terus menjawab sehingga Allah menurunkan ayat 110 daripada surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala jawab orang ada sikap dia, orang yang dia ada sikap itu hanya mengharapkan redha Allah. Umpama dia beribadah mengharapkan redha Allah, dia buat sesuatu hanya mengharapkan redha Allah. Sehingga Allah Ta'ala jawab, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa ada dia berkehendak
mengharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia mensyirikkan Allah di dalam perlakuan ibadah. Mana ibadah? Kita nak jumpa Allah, jawapan kepada sahabat ini, betul, kalau itulah apa yang kamu lakukan, kamu ada sikap setiap perkara yang kamu buat hanya untuk mendapat redha Allah, memang Allah Ta'ala dah jawab. Siapa yang berkehendak untuk jumpa Allah, siapa yang hendak jumpa Allah, berkeinginan jumpa Allah, di mana adalah dia beramal dengan amal yang soleh, dan amal yang soleh itu amal yang tidak ada dicampuri dengan sesuatu yang lain dalam amalnya. Yang amalan yang tidak ada berkehendak kepada tujuan dunia, tidak mengharapkan pujian orang, tidak. Orang yang ada dalam beramal sebegitu, di mana dia akan jumpa Allah. Dan juga syarat yang berikutnya mesti bertepatan dengan syariat Allah, bukan direka-reka tanpa ada dasar. Orang yang beriman dengan Tuhannya, yang mengharap akan melihatnya dan mengharapkan ganjarannya serta takutkan siksanya, wajiblah mengerjakan amal saleh yang diridai kerana Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesiapa pun dalam beribadah kepadanya. Lihat tafsir Al-Munir jilid yang ke-8 halaman 337. Jadi boleh lihat juga dalam tafsir Al-Munir yang tadi dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi jawapannya yang sama lah. Kalau tajuk kita punya tazkirah ni harap, rajak harap. Harap yang paling besar, harap yang paling utamanya adalah harap nak jumpa Allah. Harap ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau seorang berharap nak jumpa Allah, apa syaratnya? Mesti beramal dengan amal yang saleh, dan amal yang saleh itu tidak ada sesuatu yang lain. Maknanya tidak dijadikan amal saleh itu untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat dunia, tapi amal saleh ikhlas, benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara setengah kita dia beramal tetapi bukan kerana Allah, kerana untuk dipuji. Bukan kerana Allah, tapi kerana untuk sesuatu habuan dunia. Bukan kerana Allah, tapi kerana ada sesuatu selain daripada Allah. Amal yang sebegitu walaupun bertepatan dengan syarak, tapi kerana tidak ikhlas kepada Allah, ini digelar sebagai orang mensyirikkan Allah di dalam berbuat ibadah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hal ini bermakna Muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana gemakan ganjarannya dan bertaubat kepadanya. Ketika jatuh dalam lembah dosa kerana mengharapkan keampunannya serta berharap untuk memenuhi Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap Muslim, sikap orang Islam. Yani apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap Muslim? Kalau dia beribadah kepada Allah, dia gemar untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Bukan dia nak mendapat ganjaran daripada manusia, bukan kerana nak pujian daripada manusia, bukan dia nak habuan dunia, tapi dia beribadah kepada Allah hanya untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut banyak tempat, di antaranya ajrun kabir. Orang beribadah ni ada daripada ibadah dia ajrun kabir, yakni pahala yang besar-besar. Dan setengah daripada pahalanya Allah Subhanahu wa taala tak sebut berapanya. Contohnya orang yang sabar, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu balasan bagi mereka, yakni pahala yang tak terhitung banyak. Allah Ta'ala sahaja yang tahu banyaknya berapa banyak. Maknanya seseorang yang nak jumpa Allah, seseorang yang beribadah, setiap Muslim, kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kerana untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Dan juga Muslim setiap kali dia beribadah, dia bertaubat kepadanya. Sebab ibadah-ibadah, setiap kebaikan ini, setiap kebajikan dia menghapuskan akan dosa. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at, yakni kebajikan menghapuskan dosa, menghapuskan kejahatan. Maknanya seseorang yang beribadah kepada Allah, yang pertamanya setiap Muslim dia akan beribadah kepada Allah. Dan apabila beribadah kepada Allah, dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, bukan mengharapkan ujian ataupun balasan berbentuk dunia, bukan. Dan juga apabila dia beribadah, setiap Muslim dia mengharapkan keampunan daripada Allah. Dan juga ibadah itu sendiri adalah penghapus kepada dosa-dosa. Al-hasanat
yuzhibun as-sayyi'at, yakni kebajikan dia membawa pergi ataupun menghapuskan akan kejahatan. Ini adalah untung apabila seorang yang beribadah, dia adalah faham dua benda. Dia beribadah kerana tujuan untuk mendapat pahala daripada Allah, dan dia beribadah dengan ibadah itu kalau dilakukan ikhlas kerana Allah dan ibadah itu bertepatan dengan kehendak syarak, ibadah itu sebagai penghapus daripada dosa-dosa. Dosa kita banyak. Di antara menghapuskan dosa dengan kita beristighfar, di antara penghapus dosa kita bertaubat apabila kita melakukan dosa besar, dan di antara kemurahan Allah, setiap kebajikan yang kita buat, setiap ibadah yang kita buat, dia akan menghapuskan dosa. Kerana itulah orang yang faham kedudukan dia dengan Allah, dia perbanyakkan amal soleh. Amal-amal soleh ini adalah merupakan satu daripada medium untuk menghapuskan dosa. Adalah disebut al-hasanat al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ini kebajikan dia membawa pergi ataupun dia menghapuskan akan kejahatan. Dan kena tanam dalam diri kita. Kita ulang, kalau kita beribadah kerana apa? Untuk mendapat pahala daripada Allah. Kita beribadah, di antaranya kelebihan ibadah itu menghapuskan dosa. Kita bersedekah RM1, dia pahala, dan sedekah itu menghapuskan dosa. Kita salat 2 rakaat, itu pahala, dan 2 rakaat itu sebagai penghapus dosa. Langkah kita nak datang ke rumah Allah, langkah itu berpahala, langkah itu menghapuskan dosa. Sebab setiap sarana untuk sampai kepada tempat kebajikan, ianya adalah kebajikan. Jadi kalau kita faham bagaimana kemurahan Allah ini, kita akan gemar untuk beribadah. Orang yang tahu kedudukan atau kemurahan Allah, dia tahu bagaimana dia perlu mengumpul bekalan yang cukup banyak untuk dia jumpa Allah. Sebab kesemua itu adalah merupakan pahala. Hatta 1% yang dia bersedekah pun pahala. Dia membuang halangan di jalanan, itu adalah pahala. Membuang halangan yang membahayakan seseorang di jalanan, itu adalah tanda iman dan juga pahala. Itu adalah merupakan bentuk ganjaran. Harapan ialah ketajaman hati yang memandu diri kepada Allah yang Maha Agung, dan rasa tenang meneruskan perjalanannya kepadanya dengan kesedaran tentang kemurahannya dan mengharapkan rahmat serta keampunannya. Jika roh harapan tergendala, sudah tentu ubudiyah hati dan anggota juga tergendala. Harapan itu ialah tanda mahabbah Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepadanya. Mahabbah menjadi pendorong perbuatan dan amalan-amalan. Harapan adalah merupakan ketajaman hati. Seseorang yang sentiasa mengharapkan kepada Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah, mengharapkan kasih sayang daripada Allah, mengharap untuk jumpa Allah. Harapan-harapan itu kalau ditujukan kepada Allah, ianya adalah merupakan ketajaman hati seseorang hamba. Seseorang tidak mengharap kepada Allah, mana hatinya belum tajam, hatinya belum jernih. Kita ni sentiasa kena mengharap kepada Allah, mengharap pahala daripada Allah, mengharap keampunan daripada Allah, mengharap rahmat daripada Allah, mengharap petunjuk daripada Allah, mengharap Allah Subhanahu wa taala limpahkan kurnia kepada kita. Seseorang yang ada harapan kepada Allah ataupun hatinya tidak berharap kepada Allah, sesungguhnya hatinya itu adalah dalam keadaan yang kotor. Hati tidak ada ketajaman. Orang yang hati yang jernih, hati yang cerah, hati yang boleh terbang jauh, di mana hati yang tajam. Sebab apa? Dia sentiasa mengharap kepada Allah. Jadi kena tanya diri kita, setiap sikap kita, adakah kita seorang sentiasa mengharap kepada Allah, ataupun kita tidak mengharap kepada Allah, ataupun separuh-separuh harap kepada Allah dan separuh lagi mengharap kepada makhluk. Di mana orang yang tidak penuh harap kepada Allah, kita ulang, dia tidak ada ketajaman hati. Apa perlu ketajaman hati? Ketajaman hati itulah yang akan memandu diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati hidup. Kalau tidak harap kepada Allah, hati tidak hidup. Tidak hidup. Hati yang hidupnya, hati akan pandu diri kita untuk menuju kepada Allah. Pada Allah yang Maha Agung. Dalam dunia pula kita menuju kepada Allah, takarrub mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah? Hati kita itu mesti tajam. Hati nak tajam bagaimana? Mengharapkan kepada Allah, harap ampun Allah, harap rahmat Allah, harap rezeki daripada segala harapan. Dan itulah di antara tanda orang yang mengharap kepada Allah, sentiasa memohon kepada Allah.
Dalam salat diharap kepada Allah, dalam sujud diharap kepada Allah, di antara tahiyah dan juga salam dia mengharap kepada Allah, buat sembahyang, dalam sembahyang dia mengharap kepada, setiap masa dia mengharap kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Doa itu adalah merupakan tanda kehambaan. Orang yang sentiasa berdoa, orang yang suka berdoa, bermakna dia mengharap kepada Allah. Doa itu sebagai hidup kita, sebagai latihan hati kita agar hati kita itu tajam, agar hati kita cerah, hati kita memandu diri kita kepada Allah. Di dunia mudah kita mendekatkan diri kepada Allah, dan di hari akhirat sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk bertemu kita. Harapan ialah satu keadaan yang membuka jalan usaha bersungguh-sungguh, mujahadah, dan dalam melakukan amal-amal kerja dan sentiasa berada dalam ketaatan walaupun dalam keadaan yang berubah-ubah. Selalunya harapan dipuji kerana harapan menjadi pendorong amalan kerja, manakala putus asa pula dicela kerana menjadi faktor menjauh daripada amalan kerja. Boleh lihat dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin halaman 284. Apa maksudnya? Harapan itu adalah merupakan satu medium yang membuka jalan untuk berusaha. Kita mengharap. Apa kita mengharap? Kita ada dia punya tempat harapan. Siapa? Allah Ta'ala itu adalah yang berhak untuk kita harap. Apabila kita ada untuk kita mengharap, mana kita akan bekerja kepada yang kita harap. Kalau kita tidak ada untuk kita harap, sudah tentulah kita tidak ada sesuatu untuk kita sampaikan kepada yang harap. Harap itu kepada Allah, dan kepada Allah itu memang sesuai yang kita harap. Sebab Allah itu adalah sumber akidah, Allah itu adalah sumber ibadah kita. Dan apabila kita ada untuk posisikan harapan kita, sudah tentulah kita akan bersungguh-sungguh mujahadah, bersungguh-sungguh untuk melakukan kerja amal. Sebab ada untuk kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang yang tidak ada tempat mengharap, bermakna dia tidak akan buat apa-apa. Dia akan, kalau beribadah pun sambil lewat, dan kadang-kadang tidak akan beribadah sebab tidak ada satu posisi untuk dia mengharap. Jadi harapan itu ataupun raja itu adalah merupakan bahagian daripada iman, dan kekuatan iman itu sendiri, harapan ataupun raja itu sendiri adalah bahagian daripada kekuatan kita melakukan ibadah. Seorang mukmin dia takut khauf terhadap ancaman, azab dan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sisi lain dia juga mengharapkan kemurahan rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua hal ini haruslah digabungkan secara seimbang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan para nabinya. Seorang mukmin, setiap orang yang beriman mesti ada dalam dirinya khauf, takut terhadap ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sisi yang lain, dalam dirinya mesti ada harap, raja, mengharapkan keampunan, rahmat, kasih sayang daripada Allah. Dua itu mesti digabungkan. Dia tidak boleh ada takut saja tanpa ada harap. Di mana takut saja tanpa ada harap, seseorang terputus asa. Kalau harap saja tanpa ada takut, seseorang akan mempermudahkan agama. Dia harap saja Allah Ta'ala pengampunan banyak, harap saja dia tanpa beribadah. Mana dua itu mesti digabungkan. Khauf dan raja, takut dan harap itu mesti ada. Apabila kita ada dalam diri kita takut kepada Allah, ancaman azab dan hukuman Allah, kita tidak akan buat maksiat kepada Allah. Di samping yang lain, dalam diri kita tidak bermudah dalam ibadah, sebab kita mesti mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat kita takut sehingga menyebabkan putus asa, tetapi di sudut yang lain kita mengharapkan keampunan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Surah Al-Anbiya ayat 90. Ia bermaksud, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dan jelas, kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sikap Nabi, tentang sikap Rasulnya. Siapa dalam ayat ini? Yahya, Nabi Yahya. Di mana apa yang ada dalam diri Nabi Yahya, yakni dia dalam dirinya ada harap dan takut. Bayadnu,
Wa yad'una raghaban wa rahaban. Yakni dalam dirinya itu dia mengharap dan takut. Seorang nabi dia ada dalam diri harapan kepada Allah dan takut kepada Allah. Setiap kali berdoa mengharapkan akan dimakbulkan doa. Setiap kali berdoa doa yang sama juga takut juga, cemas kalau Allah Taala tidak makbulkan doa sebab dosa. Ini adalah merupakan sikap Nabi dan benda itu pun ada dalam diri kita. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulnya Yahya, dia berdoa kepada Allah dan dalam doanya ada harap dan takut, cemas. Harap Allah Taala memang makbulkan doa janji Allah dan takut juga andai kata dosa itu yang menghalang daripada makbulkan doa. Dosa tidak makbulkan doa satu perkara, dosa itu yang paling takut. Dengan sebab dosa takut Allah Taala tak makbulkan doa, dan dosa itulah penyebab seorang itu akan masuk neraka. Ini paling takut. Maknanya takut dan harap mesti ada dalam diri seorang yang mukmin. Kita tengok bagaimana contoh Rasulnya. Dahulu sini banyak lagi. Tak apa, mudah-mudahan kita simpul di setelah sebab dia punya tajuk masih panjang. Kita dah boleh dapat kesimpulan, maknanya dalam diri kita tu mesti ada raja dan khauf, takut kepada Allah, harap kepada Allah, takut daripada balasan siksa Allah, takut kepada harap mengharapkan akan keampunan Allah. Dua-dua itu mesti ada dalam diri kita. Kalau kita takut semata-mata akan putus asa, dan kalau kita harap semata-mata seorang itu akan bermudah-mudah. Jadi dua itu kita kena ada dalam ibadat, dalam doa apa sahaja hidup kita. Mesti ada takut kepada Allah, harap keampunan Allah, rahmat Allah, janji Allah, janji yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.